Dan antara tumpuan untuk hari ini. Jumlah kemalangan maut terus bertambah. Mayat terakhir mangsa bot karang ditemui. 100 buah rumah rosak akibat ribut. Dan saudara kami juga akan berlintas langsung ke RTM Sabah bersama Adrian Soidi, diikuti RTM Sarawak bersama Abang Wasili dan juga laporan dari Perak bersama Wan Aisyahili Mio Zainuddin. Semuanya seketika nanti. Mayat terakhir mangsa bot karam di Sungai Kacang, Tanjung Karang ditemui kira-kira pukul 2.40 petang tadi. Mayat G. Shankar ditemui 15 km dari lokasi kejadian di perairan Sekincan. Operasi mencari dan menyelamat hari keempat hari ini diperluas hingga ke muara Sungai Kajang. Pencarian yang bermula jam 10 pagi tadi bagaimanapun terpaksa dihentikan kerana cuaca buruk dan keadaan laut yang bergelora sebelum disambung semula 2 petang tadi. Penemuan terbaru itu menjadikan jumlah keseluruhan yang terkorban 7 orang. Mereka ialah mendiang A. Munyama, K. Lokaraj, M. Nwasdri, G. Jaya Sanggari, M. Kunasegaran dan A. Pariatan yang ditemui semalam. Sementara itu 7 lagi diselamatkan oleh nelayan tempatan. Bot yang membawa 14 orang itu karam Khamis lalu dalam perjalanan pulang selepas mengadakan upacara membuang abu mayat. Sebuah bas ekspres terhumban ke lereng bukit di kilometer 436 Lepuh Raya Utara Selatan dekat hentian sebelah Rawang jam 6.30 pagi tadi. 5 penumpang dan 2 pemandunya cedera. Dalam kejadian yang berlaku ketika hujan itu, bas yang menghala ke ibu negara dari Ipoh Perak dikatakan terbabas sebelum terhumban di tepi lereng bukit. Jurucakap bomba berkata 3 mangsa tersepit di dalam bas sebelum diselamatkan oleh pasukan penyelamat yang tiba di lokasi kejadian pada jam 7.11 pagi. Ketika kejadian hanya ada 5 penumpang dan 2 pemandu. Kemalangan tidak membabitkan kenderaan lain. Semua mangsa dihantar ke Hospital Sungai Buloh bagi mendapatkan rawatan dan kejadian turut menyebabkan kesesakan teruk di laluan berkenaan. Di Kedah pula, seorang jurujual maut selepas kenderaan yang dipandu terbabas melanggar pokok sebelum terjunam ke dalam parit yang terletak bersebelahan jalan. Kejadian berlaku kira-kira pukul 5.20 pagi tadi di Jalan Sungai Korok, Menghala Citra. Pegawai Penyiasat Trafik Ibu Pejabat Daerah IPD Kubang Pasu, Inspektor Muhammad Juhaisam Jusoh, dalam kenyataannya berkata kereta yang dipandu mangsa Nur Syuhada Mansur, 26 tahun, dipercayai hilang kawalan, terbabas dan melanggar pokok, lalu terhumban ke dalam parit. Akibat rempuhan yang kuat, kenderaan tersebut terputus 2. Mangsa yang dipercayai memandu bersendirian mengalami kecederaan parah dan meninggal dunia di tempat kejadian. Mangsa yang berasal dari Taman Bersatu Jitra dihantar ke unit forensik Hospital Jitra untuk bedah siasat sebelum jenazahnya dituntut keluarga. Sementara itu, Op Selamat 7 merekodkan sebanyak 12,383 kes kemalangan sepanjang 9 hari ia dijalankan. Daripada jumlah itu, 203 kematian berlaku melibatkan penunggang motosikal dan pemandu kereta. Menurut Ketua Trafik Pasukan Bukit Aman, Datuk Muhammad Fuad Abdul Latif, peningkatan ketara kematian itu amat membimbangkan dan polis akan terus memberi tumpuan dan penekanan dari segi penguatkuasaan. 129 keluarga meratapi orang tercipta meninggal dunia akibat jalan raya. Ini satu perkara yang amat memilukan. Jadi saya mohon akan merayu pada mereka yang akan balik ke kota pada hari ini atau lagi 2-3 hari ini, berhati-hatilah jalan raya, menghormatilah undang-undang dan peraturan jalan raya.
hormatilah pengguna-pengguna jalan yang lain. Itu saja. Johor mencatatkan kemalangan maut paling tinggi sebanyak 36 kes, diikuti Selangor sebanyak 29, Pahang 21, Perak 19 dan Kelantan 19. Setakat ini sebanyak 123,190 saman telah dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Beliau berkata demikian selepas dihubungi dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Baik saudara, bagi anda yang merancang untuk pulang ke kampung pada saat akhir, kami bawakan terlebih dahulu perkembangan aliran trafik semasa di lebuh raya utama seluruh negara. Dan setakat petang ini, keadaan dilaporkan lancar. Apa kata kita tinjau dahulu keadaan trafik di beberapa laluan utama. Kenderaan masih lagi perlahan di sekitar Plaza Tol Bentong dan Gombak menghala ke ibu kota. Bagaimanapun, bagi mengelak kesesakan, orang ramai diminta agar tidak menggunakan lorong kecemasan di lebuh raya dan amalkan pemanduan yang berhemah. Dan kita tinjau pula keadaan trafik di lebuh raya utara selatan. Keadaan trafik perlahan dari Sungai Petani Selatan ke Sungai Dua. Ini kerana kebanyakan warga kota mula menuju ke ibu kota selepas tengah hari hingga ke malam. Dan kita tinjau keadaan trafik plus ke arah selatan. Trafik bergerak perlahan menuju ke Kuala Lumpur, iaitu dari Air Hitam ke Yong Peng, Tangkak ke Jasin, RNR Air Keroh ke Simpang 4 dan Pedas Linggi menuju ke Seremban. Manakala trafik juga perlahan menuju ke arah selatan atau JB. Perlahan dari Air Keroh ke hentian sebelah Kampung Bemban, Yong Peng ke Air Hitam dan Simpang Renggam ke arah Kulai. Dan seterusnya, keadaan semasa di Jambatan Pulau Pinang. Menerusi CCTV di kilometer 1.68, apa yang dapat dilihat? Aliran trafik masih lagi lancar di kedua-dua arah. Dan saudara, untuk info terkini, anda juga boleh layari laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia di www.llm.gov.my atau laman Twitter di www.twitter.com/LLM-Infotraffic. Aidilfitri, masa untuk umat Islam terutamanya mengunjungi saudara mara dan sahabat handai yang lama tidak berjumpa. Jarak yang jauh bukan masalah kerana kemudahan lebuh raya sudah tersedia. Kita saksikan laporan Awang Omar Pangeran Apong yang meninjau aliran trafik di Tol Jalan Duta Ibu Negara. Kewujudan banyak lebuh raya memberikan pilihan dan laluan alternatif kepada rakyat untuk merancang perjalanan ke lokasi yang hendak dituju. Bagi mengelak kesesakan di lebuh raya, pengguna boleh menyemak panduan dan info trafik yang disediakan oleh pengendali lebuh raya. Ahmad Tajuddin Talib yang berasal dari Kelang Selangor memilih hari ketiga Aidilfitri untuk membawa isteri dan anak-anak menziarahi keluarganya di Janda Baik Pahang. So far Alhamdulillah. So hari raya ketiga ni baru kita orang nak bergerak lah daripada semalam menyambut saudara-saudara je yang datang ke rumah. So hari ni baru kita nak cadang-cadang nak bergerak lah. Seorang lagi pengguna lebuh raya, Muhammad Nazir, memilih hari ketiga Aidilfitri untuk memulakan perjalanan bagi mengelak kesesakan. Alhamdulillah lah, laluan trafik berjalan lancar. Cantik lah, tak macam tahun-tahun lepas. Tahun-tahun lepas memang jam gila lah. Bagi pengguna lebuh raya yang lain, laluan trafik yang lancar pagi tadi memudahkan mereka menuju ke destinasi pilihan. Saya rasa dapat berjalan beraya macam ni dengan keadaan jalan lengang macam ni. Jadi perjalanan pun lancar, Alhamdulillah. Sebab besok semua dah nak start kerja apa semua kan. Dan anak buah pun nak balik asrama. So hari ni yang terbaiklah untuk kami pergi berjalan satu keluarga. Laluan trafik di Tol Jalan Duta masih lagi berjalan lancar. Ini disebabkan ramai lagi rakyat berraya di kampung, terutama di kawasan utara tanah air. Awang Omar Pangeran Apong melaporkan dari Tol Jalan Duta untuk berita RTM. Sebuah kedai emas di Terminal 1 Seremban kerugian 4 dulang emas dalam satu rompakan bersenjata oleh 4 orang lelaki pagi tadi. Ketua Polis Daerah Seremban, Asisten Komisioner Muhammad Zaki Harun berkata, 2 daripada perompak bersenjatakan pistol manakala 2 lagi menggunakan tukul besi. Berdasarkan rakaman litar tertutup CCTV di pusat membeli belah tersebut, kejadian berlaku begitu pantas. Perompak mengambil masa 3 minit memecahkan cermin pameran dan membawa lari
dari 4 dulang emas. Seorang suspek melepaskan 1 das tembakan dipercayai untuk menggertak 5 orang pekerja kedai emas. Bagaimanapun, tiada kecederaan dilaporkan. Suspek menggunakan motosikal dan memakai helmet bertutup, memakai jaket hitam serta bersarung tangan semasa rompakan. Tindakan serta-merta op tutup dan op kesan dilakukan dengan bantuan task force dari Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Seremban dan Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Negeri Sembilan. Pasukan forensik turut membantu dalam siasatan. Kelonsong peluru turut dijumpai di dinding kedai dan dihantar ke makmal untuk pemeriksaan lanjut. Saksi kejadian diminta memberi keterangan bagi membantu siasatan. Jumlah sebenar kerugian belum diketahui dan kes akan disiasat di bawah Seksyen 3 Akta Senjata Api penalti lebih berat 1971. 2 wanita cedera selepas kediaman mereka terbakar malam tadi. Kejadian berlaku kira-kira pukul 9.30 malam di kediaman yang terletak di Jalan Pegawai Kampung Piu Alosta. Dan Penyelamat Negeri Kedah dalam kenyataannya berkata 2 mangsa terbabit Azmina Aziz 47 tahun melecur manakala seorang lagi mangsa Amani Syafiq Aziz 20 tahun mengalami kecederaan ringan. Kecederaan yang dialami 2 mangsa tersebut dipercayai terkena serpihan tong gas yang meletup semasa kebakaran berlaku. Sebuah jentera bomba dan penyelamat Jalan Raja dengan kekuatan 5 anggota diketuai Salim Abdul Razak dengan dibantu 10 anggota bomba sukarela berjaya memadamkan kebakaran. Kebakaran melibatkan bahagian dapur di rumah 2 tingkat itu hanya merosakkan bahagian dapur dan siling rumah. Kedua-dua mangsa dibawa ke Hospital Sultanah Bahia HSB untuk mendapatkan perawatan. Kesan negatif dari media sosial kini semakin hari semakin parah. Penyebaran tanpa usul periksa boleh mengundang fitnah, malah boleh membawa kepada suasana panik dan keresahan orang ramai. Masyarakat yang bijak adalah mereka yang boleh menilai dan tidak mudah terpedaya dengan sesuatu viral membuta tuli dan tidak pula menyebarkannya tanpa bukti nyata. Dalam pada itu, orang ramai mahu semua pihak lebih bertanggungjawab terhadap tindakan mereka. Kalau nak buat apa-apa pun kena kesahihan tu betul ataupun tidak lah kan. Sebab kalau benda tu tak betul pun jadi fitnah juga lah. Yes, benda macam tu memang boleh menghancurkan kat mana negara lah. Tak elok lah, tak sesuai lah. Kan? Macam saya pun ada anak kan. Jadinya kadang-kadang tu anak tu tanya tak. Susah dah nak jawab. Kita kalau boleh tu, kalau kita nak percaya benda tu, kita kena research dulu. Buat kajian. Buat kajian. Banyakkan membaca lah. Jangan terus percaya. Jangan terus percaya. Bagi saya tu macam media sosial tu tak elok lah untuk kita. Lebih kepada orang cakap memecahkan kaum, memecahkan bangsa dan negara kita lah sendiri kan. Orang cakap benda tak elok kita tengok, betul tak? Satu benda yang negatif. Tapi terpulanglah pada masing-masing individu lah. Yang pandai nak pilih yang baik-baik lah. Yang tak, yang negatif dia orang ambil tu mana yang tak elok lah kan. Kita kalau nak tahu biar official punya page. Jangan kita ikut orang bila komen tu orang post something tu. Saya tak percaya benda tu. Bagi saya benda tu boleh mencetuskan huru-hara, mencetuskan masalah yang mendalam untuk rakyat Malaysia. Sebab orang Malaysia ni pada pandangan saya, orang Malaysia ni dia percaya apa yang dibaca, bukan apa yang dia tak selidik langsung. Dia orang baca, dia orang ingat benda tu betul. Jadi dia orang post ke benda something daripada seorang pergi ke ramai-ramai, jadi benda tu akan jadi masalah. Tiada kompromi kepada nelayan yang didapati terbabit dalam aktiviti pemerdagangan manusia di sekitar perairan negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim berkata, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM sentiasa memantau sebarang pergerakan yang mengganggu-gugat keselamatan terutama di perairan negara. Datuk Seri Dr. Syahidan berkata, pihaknya tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan kepada nelayan yang membantu membawa masuk pendatang asing tanpa izin parti, terutama dari etnik Rohingya Myanmar ke dalam negara ini. Menurutnya, terdapat nelayan yang melakukan aktiviti tersebut bagi mengaut keuntungan
Anggota Penguatkuasaan Keselamatan Sempadan yang didapati bersekongkol dengan kegiatan ini juga akan turut dikenakan tindakan tegas. Mana-mana agensi yang terlibat, kalau di bawah saya, tindakan tegas akan diambil. 24 jam. Tak ada hari ya. Macam mana kita nak biarkan benda ni? Kalau sekiranya benda telah dicakap dengan begitu berleluasa. Pendatang-pendatang bercakap. Kononnya ada mereka mereka terpaksa memberi dan sebagainya. Dan saya cukup marah. Mereka tak boleh buktikan. Beliau ditemui media pada Majlis Jamuan Aidilfitri 2015 di Kangar Perlis. Turut berangkat ke majlis tersebut Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamlul Lail serta Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauzia Tengku Abdul Rashid. Kira-kira 10,000 pengunjung hadir dengan pelbagai juadah disediakan kepada orang ramai. Berdasarkan kejayaan projek perkhidmatan bas elektrik pertama Malaysia, Bas Rapid Transit BRT laluan Sunway, Prasarana Malaysia Berhad bercadang mengendalikan 12 lagi koridor BRT di sekitar Kuala Lumpur. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Farahiyah Zubir. Dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada 9 Jun 2012, projek BRT laluan Sunway telah berjaya disiapkan 3 minggu lebih awal daripada jadual sebenar. Menurut Pengarah Urusan Kumpulan Prasarana Azmi Abdul Aziz, kejayaan ini telah memberikan keyakinan buat syarikat untuk melangkah ke hadapan dan menguruskan lebih banyak projek BRT. Berdasarkan kepada keyakinan yang membuat Perdana Menteri, saya rasa kita agensi kerajaan yang lain sedang dalam usaha untuk memutamatkan laluan BRT yang seterusnya dan bagaimana kita dapat memainkan tanggungjawab kita untuk melaksanakan projek tersebut. BRT Sunway yang merupakan laluan BRT bertingkat pertama di rantau Asia Tenggara adalah hasil kerjasama awam swasta antara Prasarana dan Kumpulan Sunway. Prasarana menanggung 85% daripada kos keseluruhan pembinaan laluan bertingkat BRT Sunway yang berjumlah RM661 juta, manakala kos selebihnya disuntik Sunway Berhad. Ia menggabungkan ciri-ciri keselesaan sistem LRT dengan penggunaan laluan khusus bagi bas elektrik tersebut. Kalau kita tengok stesyennya, bukan macam stesen bas yang biasa. Itu adalah satu model stesen bas di masa hadapan yang kita akan ketengahkan melalui projek-projek BRT yang akan datang. Kalau hari ini kita tengok orang tunggu bas, kadang-kadang bumbung pun tak ada kan. Jadi yang ada sekarang ni kan yang lebih selesa lagi. Bas elektrik berteknologi tinggi yang berulang-alik di sepanjang laluan bertingkat sejauh 5.4 km ini melintasi 7 stesen. Ia menghubungkan masyarakat Sunway dengan populasi penduduk seramai 500,000 orang dengan terminal LRT dan KTM komuter. Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN mula memperkenalkan konsep ujrah sejak tahun 2008. Ia bagi menggantikan konsep pinjaman konvensional berasaskan caj perkhidmatan sebelum ini. Namun penukaran konsep ujrah tersebut dilihat seakan tidak mendapat perhatian apabila terdapat peminjam yang masih kekal dengan pinjaman konvensional. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Syazan Fazli Zainuddin. Mereka yang layak untuk pembiayaan ujrah adalah semua pelajar yang memohon pembiayaan pendidikan PTPTN. Pembiayaan ujrah juga adalah patuh syariah kerana telah diluluskan Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam pada 28 Julai 2008. Konsep pinjaman konvensional sebelum ini berasaskan caj perkhidmatan iaitu 3% disandarkan kepada jumlah pinjaman dan baki setiap bulan. Dengan konsep ujrah, caj telah diturunkan kepada 1% dan bersifat rata serta tidak lagi dikira berdasarkan baki bulanan pinjaman. Secara umumnya, peminjam akan memperolehi penjimatan sehingga 50% dengan pelaksanaan konsep ujrah. Sebab kita sebenarnya kesian dekat peminjam kita. Jadi kita nak dia orang tukar kepada ujrah supaya mereka mendapat penjimatan. Dan sebenarnya sekiranya sebelum ni di bawah konvensional akaun mereka mungkin tak baik sikit lah, ada tunggakan ke apa. Jadi kita harap bila dah tukar, dia akan menguruskan akaun dia dengan baik, membayar secara konsisten. So kalau tak bayar secara konsisten, dia tertakluk kepada tindakan-tindakan penguatkuasaan kita sebagaimana biasalah.
kita akan hantar notis, peringatan pertama, kedua, ketiga, notice of demand. Kita akan senarai hitam balik dekat jambatan immigration. Kalau dia tak respon juga, kita akan saman. Sehingga 31 Mei tahun ini, 2.3 juta peminjam PTPTN direkodkan dengan 1.1 juta peminjam ditawarkan di bawah pinjaman konvensional. Daripada jumlah itu, 23% atau kira-kira 257,000 peminjam sahaja yang bertukar ke konsep ujrah. Manakala 37% atau kira-kira 866,000 peminjam masih kekal dengan pinjaman konvensional. Rendahnya kadar pertukaran ini adakah kerana rendahnya kesedaran ataupun mereka sebenarnya memang tidak mahu membuat pertukaran atau memang saja nak teruskan pinjaman mereka? Kerana kalau kita lihat juga ramai antara mereka ini adalah merupakan peminjam-peminjam yang tidak pun membuat bayaran balik pinjaman PTPTN. Jadi mungkin mereka ini yang memang tidak mengendahkanlah apa yang berlaku kepada akaun pinjaman mereka. Dan mungkin juga ada peminjam kita yang menganggap untuk membuat pertukaran kepada pembiayaan ujrah ini satu yang remeh. Bagi kebanyakan peminjam yang telah dan mula membuat bayaran melalui konsep ujrah, ia nyata memberi penjimatan kepada mereka dan meringankan beban untuk membuat bayaran balik. 1% lah lagi rendah kiranya. So, boleh buatkan kita lagi mudah nak bayar. 3% ditukar kepada 1% tu lebih bagus lah kan. Dia menggalakkan orang untuk lebih bayar lah hutang. Hutang kena bayar. 1% tu bagus lah sebenarnya kan. Jadi ramai yang tak faham. Jadi kalau tak faham kena datang kaunter lah. Tanya dia akan explain betul-betul. Dan ialah daripada kita bayar 3% interest, better kita bayar 1%. So memang eloklah sikit kot sebab dia boleh kurangkan kos tanggungan kita orang tu yang contohnya yang banyak tu, so boleh dikurangkan sikit lah. Okey lah. The ujrah tukar 1% tu is very helpful sebab dulu dia 4%, it was higher. So sekarang 1% tu memang helpful lah sebab I think banyak kat luar tu dia doesn't know about this changes. Penurunan kepada 1% melalui pembiayaan ujrah tersebut seharusnya membuka mata peminjam untuk membuat bayaran balik. Laporan Sazam Fazli Zanuddin untuk Berita RTM. Seperti biasa, Nasional 5 diteruskan dengan laporan langsung dari negeri-negeri. Kita mulakan bersama Adrian Soidi langsung dari RTM Sabah. Adrian, teruskan. Terima kasih Fiona di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Lebih 30,000 masyarakat berbilang kaum menyediakan Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman dan jemaah Menteri Kabinet Negeri di Kompleks Sukan Likas, Kota Kinabalu. Kemeriahan majlis sambutan hari ini bermula pukul 10 pagi. Turut menghadiri majlis ini Yang di-Pertua Negeri Tun Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin dan isteri Toh Puan Haja Nurlida Tan Sri Arim Jasni. Hadir sama isteri Ketua Menteri Datin Sri Panglima Haja Farida Haji Tusin. Datuk Musa ketika ditemui media berkata kemeriahan dan kehadiran masyarakat berbilang kaum pada majlis rumah terbuka ini membuktikan bahawa perpaduan antara kaum di Sabah sememangnya tidak boleh dipertikaikan lagi keutuhannya. Majlis umpama ini juga membolehkan rakyat bermesra dengan pemimpin negeri. Jadi inilah yang kita akan wujudkan dalam masa-masa ini juga kebaikannya. Kita adakan Majlis Rumah Terbuka Raya ini supaya memberi peluang dan ruang kepada rakyat berjumpa dengan pemimpin-pemimpin mereka. Sementara itu, pengunjung yang ditemui melahirkan rasa gembira dapat hadir Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri ini. We come here every year and then we enjoy a lot. Different variety of foods and also the whole environment. Meet all the big people here. So you enjoy a lot. Very special, ramai. Campur-campur punya bakam juga datang. And the food itself pun macam-macam ada. And I'm very happy lah, I can say. My children, anak-anak, my wife pun semua pun happy. Macam ini perlu ada. Setiap tahun memang ada ni, tapi untuk banyak yang tidak kenal pun kita jumpa, yang kawan-kawan lama pun jumpa di sini. Ya, memang puas hatilah. Terdahulu Datuk Musa menyampaikan sumbangan kepada orang kelainan upaya OKU dan anak-anak yatim dari beberapa rumah kebajikan sekitar ibu negeri.
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah menyasarkan 100 pegawai bantuan bomba terdiri daripada Malim Gunung menerusi satu pasukan bantuan dan mencari di Gunung Mosar. Pengarahnya Nordin Pauzi berkata satu sesi temuduga dalam kalangan Malim Gunung akan diadakan. Seterusnya mereka yang berjaya menghadiri kursus selama 10 hari sebelum pasukan Mosar pertama dibentuk pada awal September ini. Bentuk latihan katanya hampir sama dengan pasukan bomba, namun terdapat latihan tambahan yang fokus kepada teknik menyelamat di gunung, high angle rescue teknik melibatkan penggunaan tali dan helikopter serta operasi di altitude tinggi. Kita menaruh harapan yang tinggi supaya aktiviti pendakian akan menjadi lebih selamat dan mereka yang dilatih ini akan memberi perkhidmatan yang baik apabila berlaku kecemasan kepada pendaki ataupun berlaku bencana di pergunungan nanti. Nordin berkata demikian ketika diminta mengulas perkembangan terkini Mosar di Kota Kinabalu. Katanya Malim Gunung yang berjaya akan mendapat allowance. Mosar berpusat di Balai Bomba Ranau sebagai persiapan menghadapi sebarang kecemasan dan bencana seperti gempa bumi di Ranau baru-baru ini. Pemilik premis perniagaan diingatkan supaya memastikan laluan pintu kecemasan tidak terhalang oleh objek yang boleh mengakibatkan kejadian terperangkap sekiranya berlaku kebakaran. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah Zuraida Latif, pemilik premis yang didapati sengaja menghalang laluan pintu kecemasan akan diberi notis amaran di bawah Akta Perkhidmatan Bomba Akta 341, notis penghapusan bahaya kebakaran. Denda maksimum RM5,000 akan dikenakan kepada pemilik yang gagal mematuhi notis amaran itu. Kita nasihatkan agar memastikan segala pintu-pintu keselamatan untuk exit untuk pintu keluar supaya pastikan ia tidak terhalang oleh timbunan barang-barang yang mana keadaan ini akan membahayakan kepada terutamanya pengunjung-pengunjung bila berlakunya ada satu insiden untuk mereka melepaskan diri daripada bangunan berkenaan. Beliau ditemui pemberita selepas mengagihkan risalah kepada pengguna jalan raya di depan perkarangan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Zuraidah juga menasihati orang ramai supaya tidak melakukan penyambungan atau membebankan litar elektrik selain menjauhkan bahan mudah terbakar daripada kanak-kanak. Katanya, ia bagi mengelak kejadian kebakaran seterusnya meningkatkan kesedaran orang ramai tentang bahaya kebakaran. Polis Kota Kinabalu mengeluarkan 23 keping saman atas pelbagai kesalahan lalu lintas dalam obsamsing jalanan bersepadu di Jalan Pasir Likas yang dijalankan malam tadi dan berakhir pukul 4 pagi. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACPM Chandra berkata 26 buah motosikal disita dan dibawa ke Balai Trafik Kota Kinabalu atas pelbagai kesalahan trafik di bawah Seksyen 60 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Katanya turut ditahan dalam operasi itu seorang lelaki kerana gagal mengemukakan dokumen perjalanan yang sah. Operasi ini disertai 3 pegawai dan 39 anggota polis dari 6 balai polis sekitar Kota Kinabalu serta bahagian trafik dan bahagian siasatan jenayah. Sekian berita dari Sabah petang ini. Seterusnya, kita bersama Abang Muasili di Sarawak. Silakan. Terima kasih Edwin di Kota Kinabalu. Kerajaan akan menjalankan kajian bagi mengenal pasti punca peningkatan kadar kemalangan di jalan-jalan persekutuan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ini termasuk reka bentuk jalan dan keadaan jalan yang mungkin menyumbang kepada peningkatan jumlah kes kemalangan. Tinggi kadar kemalangan. Dan kita akan membuat kajian mencari punca sebenarnya dan kita akan mengambil tindakan sewajarnya. Kalau jalan menjadi punca kemalangan, maka kita kena mengambil tindakan untuk membuat pembaikan jalan tersebut supaya jalan berada dalam keadaan yang lebih selamat. Katanya banyak punca telah dikenapasti yang menyumbang ke arah peningkatan jumlah kemalangan di jalan raya, antaranya ialah kecuaian manusia. Tamanya, walaupun pelbagai program dan kempen kesedaran telah dilaksanakan oleh pelbagai agensi, namun menurut laporan pihak polis dan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS, kadar kemalangan jalan raya tahun ini masih meningkat. Justru beliau berharap pengguna lebih berhati-hati ketika di jalan raya bagi mengelak kejadian tidak diingini. Datuk Seri Fadilah memberitahu media pada majlis
Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri yang diadakan di kediamannya di Kuching. Mengulas lanjut mengenai sambutan rumah terbuka itu, beliau berharap budaya kunjung mengunjungi tanpa mengira latar belakang agama dan kaum dikekalkan di negeri ini. Jelasnya, semangat perpaduan dan persahabatan ini penting ke arah mewujudkan sebuah negara yang aman, sejahtera dan makmur. Pelbagai lapisan masyarakat terdiri daripada pemimpin-pemimpin tempatan dan rakyat menghadiri rumah terbuka yang dibuka seawal jam 10 pagi. Sarawak telah menubuhkan satu jabatan kuasa khas bagi memantau penyertaan syarikat Sarawak dalam projek yang dianugerahkan oleh Petronas dalam industri yang melibatkan minyak dan gas di negeri ini. Menteri Muda Pembangunan Perindustrian Datuk Julaihi Nerawi berkata, jawatan kuasa yang telah diluluskan pada persidangan Dewan Undangan Negeri April lepas merupakan mekanisme baru kerajaan bagi membangunkan industri petroleum negara. Selain itu, jelasnya jawatan kuasa di bawah Kementerian Perancangan Sumber itu akan memastikan kontraktor yang diamanahkan melaksanakan projek yang dianugerahkan dengan lebih berkesan. Katanya sejumlah 2.1 bilion ringgit telah dianugerahkan kepada syarikat-syarikat minyak dan gas tempatan di negeri ini. Cuma kita nak pastikan bahawa mereka mendapat lebih banyak award kontrak di masa yang akan datang dan mereka lebih aktif dalam oil and gas industry, lebih-lebih lagi dalam industri hiliran. Datuk Julaihi berkata demikian kepada media pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri di kediamannya di Kuching pagi tadi. Lebih 300 orang hadir pada Majlis Rumah Terbuka tersebut. Kementerian Kemudahan Awam memberi tempoh sehingga akhir bulan depan kepada 4 kontraktor utama untuk menyiapkan 53 projek bekalan elektrik luar bandar BELB yang bermasalah di seluruh negeri. Menurut menterinya, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, ini termasuk 30 projek tenat dan 23 projek lewat jadual yang sepatutnya telah disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan. Mana projek yang sepatutnya siap 2010, 2011 pun ada yang belum siap sehingga sekarang. Ya. Projek lewat, projek tenat. Ya. Datuk Amar Awang Tengah berkata demikian dalam sidang media di Kuching. Katanya sekiranya 4 syarikat kontraktor berkenaan gagal berbuat demikian, beliau akan mengarahkan projek tersebut diserahkan kepada kontraktor yang baharu dengan pembayaran secara terus. Ia antara 1,236 projek RES sejak tahun 2009 sehingga tahun ini yang mendapat peruntukan berjumlah 2.4 bilion ringgit dari kerajaan pusat yang akan memberi manfaat kepada 65,484 isi rumah di seluruh negeri. Projek yang disenaraikan tergendala dan bermasalah itu telah menjejaskan pembangunan RES di kawasan Tengah Sarawak termasuk Mukah, Sibu, Sarike dan Kapit. Agensi-agensi kerajaan di negeri ini yang ingin menubuhkan taman asuhan kanak-kanak TASKA di tempat kerja disaran supaya membuat permohonan melalui kementerian masing-masing. Menurut Menteri Kebajikan, Wanita dan Pembangunan Keluarga, Datuk Fatimah Abdullah, setakat ini hanya 6 buah TASKA di tempat kerja sudah pun ditubuhkan di negeri ini, antaranya TASKA Unimas, TASKA Yayasan Sarawak, TASKA Penjara Sibu dan TASKA Wisma Wanita. Jelas beliau, 12 lagi TASKA masih lagi dalam proses kelulusan, antaranya Hospital Sibu yang kini masih lagi dalam proses mengenal pasti lokasi sesuai untuk penubuhan TASKA dalam kawasannya. Katanya penubuhan TASKA ini amat penting khususnya buat pasangan yang baharu mendirikan rumah tangga serta isi rumah yang berpendapatan RM5,000 ke bawah. Ini berikutan TASKA itu dilihat dapat meringan bebanan pasangan tersebut dari aspek kos sara hidup selain mempertingkat kualiti kehidupan. Beliau memberitahu media baru-baru ini di Kuching. Berbelanja secara sederhana dan berhemah perlu menjadi amalan setiap individu dalam menangani kos sara hidup yang agak tinggi masa kini. Walaupun agak sukar, namun ia masih praktikal untuk dilakukan dengan keinginan dan disiplin yang tinggi. Bagi pesara kerajaan, Anthony Ramanaya, disiplin yang tinggi telah membolehkan beliau mengawal perbelanjaan. Kita kontrol sendirilah, jangan belanja besar. Belanja dengan sederhana lah. Macam nak buat pergi makan keluar, tak boleh. Sekali-sekala bolehlah, bukan tiap-tiap minggu. Macam tu je. Nak beli kasut baru ke apa itu, fikir panjang lah. Boleh beli kan, tidak kah? Anthony, 73 tahun yang bersara sejak tahun 1993, turut memberitahu walaupun menerima pencen bulanan RM2,500 sebulan, beliau mengakui jumlah itu tidak mencukupi terutama untuk membeli produk kesihatan.
Ini ditambah lagi dengan pengenalan cukai barangan dan perkhidmatan GST sedikit sebanyak turut menyumbang kepada kenaikan kos hidup. Keadaan sekarang sudah berlainan. Apatah lagi dengan GST sekarang, barang semua sudah mahal. Jadi macam kita orang warga emas ini, masa inilah kita perlu macam suplemen dan ubat-ubat lain. Apabila kita nak beli, sangat mahal. Macam belanjaan harian pun sudah meningkat. Sebab dulu okey kita boleh manage lah. Tapi sekarang ada susah sikit lah. Sungguh pun demikian, beliau bersyukur kerana keprihatinan kerajaan membela golongan pesara dengan memberi kenaikan pencen 2% setiap tahun dan beliau berharap kenaikan itu ditambah baik. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Salam Aidilfitri, maaf zahir batin, minal aidil wal faizin. Dan pada kami seluruh warga penerbitan dari RTM Sarawak. Seterusnya kita bersama Wan Ashili di Perak. Terima kasih rakan penyampai di Sarawak. 100 rumah serta 2 buah masjid di sekitar Ipoh mengalami kerosakan akibat ditiup angin kencang petang semalam. Kesemua mereka yang terlibat merupakan penduduk di sekitar Tanjung Rambutan, Bercam, Klebang dan Cemor. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Ipoh, P. Samasuvam, pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian ribut sekitar jam 6-8 petang semalam. Ia melibatkan pokok tumbang, bumbung terbang dan pelbagai lagi akibat ditiup angin kencang. Katanya pihak bomba terpaksa menggerakkan 3 buah jentera di beberapa lokasi bagi memastikan keadaan selamat dan terkawal. Setakat ini, tiada laporan mengenai sebarang kecederaan maupun kehilangan nyawa. Bagi para penduduk yang terlibat, kejadian tersebut sedikit sebanyak menjejaskan sambutan Aidilfitri yang sedang diraikan serta amat memilukan, mengenangkan kerosakan yang terpaksa ditanggung. Rumah saya pun terbang atap. Kena rumah sebelah sekali. Rumah sebelah, saya ingat rumah saya je. Habis sekali rumah kawan saya. Direct tu sama 4 biji rumah habis. Tapi rumah saya memang habis teruk. Dalam rumah pun habis, dengan sili-sili habis. Kena air semua kembang. Kosnya saya tak tahulah berapa sebab dapur saya pun kena juga kan. Benda dia mula ada hujan batu lah. Hujan batu pun tak lebih kurang kecil-kecil. Memang bersepah lah pada mulanya. Kejadian tu, ya Allah, tak tahulah ribut. Pada mulanya saya pun berasa ingat keadaan tu taklah berlaku dengan begitu teruk sekali lah. Dalam kali yang kedua tu, yang hujan ribut, yang tu dia datang kali yang kedua tu, saya pun dah berasa tak berapa ni lah. Dalam pada itu, salah seorang ketua kampung di kawasan yang terlibat meminta para penduduk yang terjejas supaya membuat laporan polis berhubung kejadian berkenaan agar dapat memudahkan urusan pemberian bantuan kelak. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani akan membuat kajian berhubung peruntukan bagi tujuan pembiayaan mengambil alih hutang nelayan daripada orang tengah. Ini kerana peruntukan dana tersebut tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota Persatuan Nelayan. Timbalan Menterinya, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman berkata sejumlah RM50 juta diperuntukkan kepada Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat dan tabung ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun bagi tujuan berkenaan. Berhutang dengan Persatuan Nelayan dengan Tekun jauh beza. Dia tidak ada tekanan, tidak ada menindas, kan? Bayaran balik pun bayaran secara mudah, interest pun tak tinggi. Tapi yang hairannya, tak ramai yang datang untuk mendapatkan bantuan ini. Ini memang satu hairan juga. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyerahkan allowance sara hidup kepada 424 nelayan darat seluruh negeri Perak di Ipoh. Jelasnya, untuk mendapatkan pembiayaan itu, nelayan terbabit dikhendaki melaporkan kedudukan kewangan mereka kepada persatuan. Dalam pada itu, beliau menyeru nelayan membabitkan diri dalam pelbagai industri berkaitan, perikanan dan tidak hanya menumpukan kepada aktiviti penangkapan ikan semata. Bertugas di hari Lebaran bagi anggota keselamatan sudah menjadi satu kebiasaan.
Sungguh pun laungan takbir raya mengundang rasa sayu, mengingatkan kepada insan tercinta dan kampung halaman. Namun, tanggungjawab perlu dilakukan dengan penuh dedikasi tanpa mengira masa. Menyifatkan ia sebagai pengorbanan kecil yang terpaksa diharungi demi menjaga perbatasan negara, Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Raja Mohamed Noor menzahirkan rasa bangga terhadap kesemua anggotanya. Ini adalah satu pengorbanan kecil yang dilakukan oleh anggota Tentera Darat. Diberikan oleh mereka secara ikhlas, diberikan mereka demi amanah, demi tanggungjawab untuk menentukan maruah bangsa, maruah negara kita ini terpelihara. Beliau berkata demikian selepas majlis sambutan Aidilfitri Panglima Tentera Darat bersama anggota operasi di Kota Eko Foxtrot di Kem Sri Banding, Perak. Pada majlis itu, beliau turut menyampaikan bungkusan Hari Raya kepada para anggota yang bertugas sebelum bersama-sama menikmati juadah jamuan Hari Raya. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Gempo Wira! Gempo Wira! Gempo Wira! Kami dari pasukan 6 Ranger ingin mengucap selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Agi hidup, agi abang, agi hidup, agi abang, agi hidup, agi abang. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Gempo Wira! Gempo Wira! Gempo Wira! Sekian dahulu bingkisan dari Perak untuk Nasional 5 hari ini. Kembali semula ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Wan Asheli, Abang Mosli dan Adrian Soidi untuk laporan dari negeri-negeri itu tadi. Melaka akan memulakan sidang kedua penggal ketiga Dewan Undangan Negeri 27 Julai ini dengan penambahbaikan Dewan Undangan Negeri yang serba canggih menggunakan sistem ICT sepenuhnya. Wartawan Samad Majid mempunyai butiran lanjut. Beginilah keadaan Dewan Undangan Negeri Melaka yang baru dan serba canggih. Selepas 15 tahun, sidang DUN sebelum ini menggunakan sistem manual. Kini semuanya sudah berubah. Tiada lagi interaksi yang dulunya menggunakan memo. Segala maklumat dan interaksi kini boleh disalurkan menerusi sistem WhatsApp, sama ada antara speaker dengan ketua menteri ke speaker, ahli-ahli yang berhormat dan ketua-ketua jabatan yang terlibat dalam persidangan. Dengan cara sedemikian, maklumat boleh disampai lebih pantas dan tepat di samping dapat mengurangkan masa perjalanan persidangan. Kalau Yang Berhormat Ketua Menteri nakkan figure pada masa itu, pengarah-pengarah yang ada di sini akan terus memberikannya kepada Yang Berhormat Ketua Menteri atau ESCO yang terlibat dengan portfolio masing-masing. Jadi WhatsApp ini juga bukan saja di kalangan ADUN, tapi di kalangan EXCO dengan jabatan-jabatan di bawahnya. 2 skrin layar turut diletakkan di hadapan, kiri dan kanan di dalam Dewan ini. Bukan itu saja, perjalanan sidang Dewan kini juga tidak perlu membawa fail-fail portfolio untuk memberi jawapan-jawapan setiap soalan yang dikemukakan. Ini kerana dokumen yang diperlukan dimuat turun. Sistem yang dibangunkan sendiri oleh unit IT Kerajaan Negeri yang diterajui oleh Dr. Mohamed Sulaiman Sultan Sahibuddin. Dan modul yang selain itu kita ada modul kita panggil file browser. File browser ini merupakan dokumen-dokumen yang perlu adun-adun berkenaan atau ketua jabatan bawa dalam persidangan berkenaan. So file-file berkenaan ataupun dokumen berkenaan akan dimasukkan dalam sistem berkenaan yang mana Yang Berhormat adun masuk dalam sistem, automatically file berkenaan akan ada mengikut kata nama dan juga kata laluan yang betul. Dan seterusnya, modul yang kelima adalah modul undian. Secara sebelum ni, undian dibuat secara manual dengan sama ada mengangkat tangan ataupun mengatakan ya dan sebagainya. Dalam sistem baru kita ni ada pilihan yang mana Yang Berhormat adun boleh memilih sama ada setuju, tidak bersetuju atau berkecuali secara real time. Dan maklum balas itu akan terus dihantar kepada pihak Yang Berhormat speaker untuk speaker lihat dan juga untuk paparkan. Dengan suasana Dewan yang serba indah dan canggih ini, diharapkan persidangan DUN kali kedua penggal ketiga ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Sekian laporan Samad Majid
Berita RTM. Tahap kebersihan sekitar kawasan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu bertambah baik berbanding tahun sebelumnya. Lazimnya sepanjang cuti Aidilfitri banyak terdapat timbunan sampah dan sisa pepejal tidak diangkut sehingga menjadi rungutan penduduk, khususnya di taman perumahan. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman, peruntukan tambahan lebih RM140,000 kepada kontraktor membantu menjadikan kawasan berkenaan bertambah ceria dan bersih tahun ini. Bagaimanapun, penduduk dinasihatkan agar tidak membuang sampah di merata tempat. Dan sekarang ni saya dipahamkan sekarang ni lori-lori sampah dah mula bergerak 2 kali satu hari. Kalau yang lepas 1 hari sekali. Tapi kerana sempena 1 minggu dia buat sebelum 2 hari sebelum raya dan 1 minggu selepas raya, dia buat cara agresif. Maknanya 2 kali 1 hari untuk ambil sampah saja. Datuk Ahmad Razif ditemui media pada majlis sambutan Hari Raya untuk anak perantau kawasan Dewan Undangan Negeri seberang Takir Kuala Nerus. 2 hari sebelum raya, beliau menyuarakan rasa tidak puas hati dengan kebersihan di persekitaran Jalan Bangol dan Kampung Tiong di pusat Bandaraya Kuala Terengganu. Ini kerana masih ada longgokan sampah yang mencacatkan pemandangan. Sehubungan itu, kempen Bulan Kebersihan secara agresif peringkat negeri akan dilancarkan bulan depan. Dalam usaha mencapai status negara maju pada 2020, kesihatan rakyat menjadi agenda utama negara. Namun usaha itu dibayangi kebimbangan meningkatnya kadar penyakit tidak berjangkit NCD seperti obesiti, diabetes dan hipertensi. Peningkatan NCD menyebabkan perubahan status kesihatan rakyat ketika ini tidak selari dengan arus pembangunan negara. Atas dasar itu, Kementerian Kesihatan KKM bersama-sama Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW di bawah Strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS melahirkan inisiatif Komuniti Sihat Perkasa Negara atau dikenali sebagai KOSPEN. Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS dipilih menjadi agensi pertama melaksanakan kolaborasi itu kerana KEMAS merupakan agensi yang berhubung rapat dengan masyarakat di peringkat akar umbi. Di Pulau Pinang, 100 kampung menyertai program ini sejak Jun tahun lalu. Setiap ahli KOSPEN dibekalkan dengan alat pengukur tekanan darah digital, glukometer untuk mengukur paras gula dan alat penimbang berserta pengukur ketinggian. Hasilnya, kadar kesedaran masyarakat luar bandar mengenai penjagaan kesihatan bagi mengelak NCD terus meningkat. Perkara itu diakui beberapa sukarelawan KOSPEN yang ditemui RTM di balik pulau. Tapi setelah kita cek, walaupun kita cek basic saja, tapi kita bagi tahu dia tu ada penyakit, kadang tekanan darah tinggi itu terlampau tinggi pun ada. Lepas tu kita sarankan kat mereka pergi cek di klinik. Itulah satu yang untungnya KOSPEN ni. Jadi selama kami duk buat ni, mereka kata baguslah buat macam ni. Mereka kata sebab sekurang-kurangnya mereka dapat tahu, walaupun mereka tak pergi klinik, mereka dapat tahu dan kami pun akan pantau. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Helmi Yahya, di peringkat kebangsaan, KKM menyasarkan 50,000 sukarelawan KOSPEN menjelang 2016. Sejak dilancarkan pada Julai 2013, lebih 20,000 sukarelawan sudah menjalani latihan. Pada Syawal ini, ibu bapa di kampung pastinya mengharapkan kepulangan anak-anak tercinta bagi meraihkan Lebaran bersama. Namun berbeza situasinya bagi ibu bapa yang menunggu kedatangan anak-anak mereka terutama di pusat-pusat jagaan orang tua. Wartawan Zaira Sri Zakaria menziarahi warga emas di pusat jagaan Baitul Mawadah. Dikendalikan oleh Lembaga Zakat Selangor, Pusat Jagaan Warga Emas Baitul Mawadah dihuni oleh seramai 31 warga emas yang sudah tidak mempunyai waris tetapi masih dapat menguruskan diri sendiri. Dibuka pada September 2014, tahun ini merupakan pengalaman pertama berpuasa dan juga berhari raya bagi penghuni di pusat jagaan ini.
Pelbagai program diatur bagi mengisi waktu mereka sepanjang bulan mulia ini seperti tadarus Al-Quran, tazkirah, penyediaan bubur lambuk dan juga membuat kuih raya. Terpancar kegembiraan di wajah warga emas ini ketika terlibat dengan program-program yang dijalankan. Namun saya pun memang besar harapan saya nak berjumpa anak, saya nak berjumpa cucu-cucu saya, adik-beradik. Dah lama saya menetap di sini, saya tak balik kampung. Rindu tu ada, memanglah semua orang dengan keluarga mesti sayang dan rindu. Tapi kalau saya dah semua jauh-jauh, macam mana nak rindu? Biarlah saya di sini. Keluarga suka datang. Tak nak dia datang jemput saya. Saya ini amanah saya ni. Kalau saya meninggal, saya serah pada orang masjid. Di mana bumi dipijak, di situ langit saya junjung. namun adakah impian untuk bersama dengan orang yang tersayang atau sekurang-kurangnya diziarahi oleh keluarga dan juga sanak saudara ketika Syawal nanti hanya sekadar impian atau mimpi yang tak mungkin tercapai? Hanya masa dan juga keadaan yang menentukan. Walau apa pun yang berlaku, pihak Baitul Mawadah sudah bersedia dengan program yang diatur untuk warga emas bagi menjadikan Syawal ini lebih bermakna buat mereka, walaupun keluarga dan sanak saudara tiada di sisi. Program pada hari pertama kita akan ada program solat raya bersama di masjid yang terdekat, dan pada petang tu kita ada ziarah ke kubur dan kita ada beramah mesra penghuni kat sini dengan keluarga mereka yang terdekat di sini. Dan insya-Allah pada hari kedua mereka akan menyediakan hidangan-hidangan untuk raya ketiga. Sebenarnya raya ketiga kita menjemput saudara-saudara mereka. Maksud saya saudara-saudara mereka yang abang adik mereka, yang saudara-saudara yang masih lagi sudi menerima. Baik saudara, Nasional 5 berakhir di sini. Visual jamuan Aidilfitri 2015 yang berlangsung di Dewan 2020 Kanga Perlis menutup paparan petang ini. Turut berangkat Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamlul Lail serta Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah Tengku Abdul Rashid. Lebih 10,000 pengunjung hadir. Dengan itu salam hormat dan salam suhati sejuk.